Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin Pagi 1 Jun bersama saya Nik Munira Nik Hassan. Tajuk utama pagi ini. Lelaki maut motosikal dirempuh di ibu negara. Perak hilang status zon hijau COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki maut selepas dirempuh sebuah kereta dipandu lelaki mabuk di Lebuh Raya Sultan Iskandar menghala ke ibu negara awal pagi tadi. Dalam kejadian jam 1.30 pagi itu, mangsa dikenali sebagai Muhammad Zaili 44 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal ditunggang mangsa dirempuh kereta dipandu suspek berusia 21 tahun dari arah belakang. Mangsa ketika itu dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Bukit Antarabangsa selepas menghantar makanan yang dijual isterinya. Akibat rempuhan itu, mangsa tercampak ke sebelah kiri bahu jalan manakala motosikalnya diseret sejauh kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Suspek memberhentikan kenderaannya di bawah jejantas stesen LRT Titiwangsa setelah ditahan orang awam. Keputusan saringan ujian mendapati kandungan positif alkohol dalam pernafasan lelaki berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kementerian Kesihatan sedang mengenal pasti punca seorang pelajar tahfiz di Batu Gajah Perak yang disahkan positif COVID-19 Sabtu lalu. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmin berkata, susulan kes berkenaan Perak kini tidak lagi diisytiharkan sebagai zon hijau. Katanya setakat ini tidak ada tanda-tanda pelajar itu mendapat jangkitan wabak berkenaan dari sekolah tahfiz di Batu Gajah. Berikutan ianya sudah ditutup sebelum 18 Mac lalu. Difahamkan pelajar berkenaan pergi ke merata tempat bersama keluarga termasuk ke Kuala Lumpur sebelum pulang ke Batu Gajah pada 3 Mac lalu. Susulan itu, KKM sedang mengesan punca jangkitan itu berlaku termasuk hubungan rapat kepada pelajar berkenaan. Susulan seorang kaki tangan Wisma Putra yang disahkan positif COVID-19, Kementerian Kesihatan sudah melakukan ujian saringan terhadap 18 ahli keluarga dan 38 kaki tangan Wisma Putra. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pihaknya mengesan seorang kaki tangan Wisma Putra yang disahkan positif dan ketika ini sedang mengenal pasti kontak rapat dalam kalangan keluarga. Okay, thank you very much. There was a report that one of the officers in Wisma Putra has been diagnosed or even detected positive. And what we have done, as usual, we have actually identified the first high-risk group will be the family members. So we have screened 18 of the family members so far, and also 38 of the those close contact, that means colleague and etc. in the office. And so we have done that. So we will wait for them. Setakat ini, kaki tangan berkenaan yang positif sudah diasingkan dan dirawat di hospital, manakala 46 individu lain diarah menjalani kuarantin selama 14 hari. 151 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Rakyat Malaysia didapati lebih patuh pada prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM berbanding warga asing. Ia berdasarkan data dan fakta oleh KKM yang menunjukkan tiada peningkatan kes penularan tempatan selepas 8 hari sambutan Aidilfitri sehingga semalam. Jadi kalau kita lihat kepada trend begitu, setakat ni contohnya dah 8 hari kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri dan tiada peningkatan kes. Ini menunjukkan kepatuhan kepada SOP. Dan kita jangkakan minggu depan pun mungkin tidak ada peningkatan yang mendadak kes-kes selepas Hari Raya. Jadi kalau begitu, kalau kita dapat data begitu, jadi mungkin kita akan memberi kelonggaran kepada sektor-sektor melibatkan rakyat Malaysia.
Katanya lebih banyak sektor yang membabitkan rakyat tempatan akan diberi kelonggaran untuk beroperasi semula jika penyusutan kes harian COVID-19 berterusan. Sementara itu, unjuran terbaru mengenai penularan COVID-19 berlandaskan data yang diperoleh dalam tempoh sebulan lalu akan diterbitkan hari ini. Model unjuran itu bakal memberi lebih maklumat dalam rangka strategi kawalan penularan jangkitan wabak terbabit untuk masa akan datang. Jadi yang melibatkan warga negara kita telah dapati patuh kepada SOP. Dan bila kita patuh kepada SOP, bermakna R0 ataupun RT mereka adalah kurang daripada 0.3% untuk rakyat Malaysia. Tetapi yang bukan warga negara, kalau kita tolak depo tahanan immigration dan kita tolak juga yang mereka yang kembali dari luar negara, yang itu kes import, jadi kita dapati kawalan kita masih dalam lebih kurang 0.3 dan kita masih memantau. Rakyat Sarawak yang menyambut Hari Gawai hari ini diingatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, aktiviti ziarah menziarahi hanya dibenarkan pada hari ini dengan kapasiti 20 individu di dalam satu rumah. Kita semua harus mengadaptasi kepada norma baru dan juga perlu memastikan disiplin diri sentiasa diamalkan bagi kita sama-sama membenteras pandemik ini. Katanya SOP berkenaan sama seperti perayaan lain seperti Aidilfitri dan Pesta Keamatan. Beliau turut mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkan perayaan itu. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengeluarkan ketetapan kaedah pengiraan bil air sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang perlu dirujuk dan dipatuhi oleh semua operator agihan air. Dalam satu kenyataan, SPAN berkata, sekiranya kaedah pengiraan yang digunakan operator tidak selaras dengan ketetapan SPAN, operator berkenaan dikehendaki melakukan penyelarasan bil pada akaun pengguna terbabit. Kenyataan ini susulan SPAN menerima banyak aduan daripada pengguna berhubung bil air yang tinggi ketika PKP. SPAN menjelaskan bil air bagi bulan Mei adalah lebih tinggi daripada biasa memandangkan ia merangkumi penyelarasan bil bagi bulan Mac dan April. Bil yang dikeluarkan pada 2 bulan itu mengikut bacaan anggaran kerana operator agihan air tidak membuat bacaan meter sepanjang PKP. Setelah pembacaan meter secara fizikal dibuat oleh operator pengagihan air pada Mei, pengiraan bil bagi bulan itu akan dibuat dengan mengambil kira penyelarasan bil anggaran Mac dan April. SPAN turut meminta pengguna untuk menjelaskan bil air masing-masing dan jika ada lebihan caj setelah penyelarasan dibuat, ia akan direkodkan dalam akaun pengguna untuk bulan seterusnya. Projek baik pulih saluran paip bocor dari Tanah Besar ke Pulau Langkawi serta kerja membesarkan takungan air di pulau itu yang dianggarkan bernilai RM600 juta dijangka dimulakan suku pertama tahun depan. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, projek berkenaan bakal memberi manfaat kepada penduduk pulau berkenaan sehingga tahun 2040 tanpa sebarang gangguan bekalan air. 4 yang dah ditenderkan. Maknanya dah tender lah. Dah mula gerak kerja insya-Allah. Kalau kita tengok ialah kita baru tender dan keseluruhannya kita ada yang sampai tahun 2022 dijangka siap. Ambil masa yang sebahagian tu lah. Ada yang kita jangka siap dalam yang telah kita tender awal tu, kemungkinan contohnya macam Bukit Selambau tu kita jangka lebih awal daripada itu. Projek itu adalah loji rawatan air Bukit Selambau, Sungai Limau, Jenun Baru, Lubuk Buntar Lama dan Pelubang. Selain itu, turut diberi perhatian isu mengurangkan air tidak berhasil yang dihadapi negeri itu.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang meneliti cadangan proses penamaan calon untuk pilihan raya dilakukan secara dalam talian dan tidak dihadkan kepada satu hari sahaja. Pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun bagaimanapun berkata, cadangan itu akan mengambil masa direalisasikan kerana ia membabitkan pindaan peruntukan undang-undang dan peraturan pilihan raya sedia ada. Katanya kerangka undang-undang sekarang mensyaratkan penamaan calon hanya 1 hari dan 1 jam sahaja dari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Manakala pengumuman kebiasaannya diumumkan kira-kira jam 11 pagi. Sehubungan itu, penamaan calon tidak boleh dibuat secara dalam talian kerana di bawah kerangka undang-undang sedia ada, calon atau pencadang atau penyokong perlu membawa salinan borang pencalonan berkenaan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan memanjangkan hari dan tempoh masa menghantar borang pencalonan dan pencalonan dalam talian pada masa depan yang diutarakan pelbagai pihak berikutan penularan COVID-19. Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri PRK Chini di Pahang akan menjadi yang pertama diadakan ketika negara berdepan wabak COVID-19. SPR menetapkan tarikh hari penamaan calon pada 20 Jun, pengundian awal 30 Jun, manakala hari mengundi 4 Julai depan. PRK Chini diadakan berikutan kematian penyandangnya, Datuk Seri Abu Bakar Harun, pada 7 Mei lalu akibat serangan jantung. Penduduk di Kampung Ranggu, Tawau, Sabah mengalami kesulitan melakukan aktiviti harian apabila projek menaik taraf jambatan yang menghubungkan mereka ke Bandar Tawau terbengkalai sejak 6 bulan lalu. Ia berikutan laluan alternatif melalui jambatan kayu sementara kecil yang dibina oleh penduduk berhampiran didakwa tidak selamat. Jambatan yang menghubungkan Kampung Ranggu ke Bandar Tawau dirobohkan November tahun lalu bagi tujuan naik taraf. Bagaimanapun, selepas jambatan berkenaan dirobohkan, tiada sebarang aktiviti menaik taraf dilakukan sehingga kini. Situasi itu menyulitkan penduduk kampung kerana jambatan berkenaan merupakan laluan utama dan laluan alternatif yang disediakan dilihat mengundang bahaya. Jadi tidak ada apa-apa perubahan yang kami tunggu dan ini amat menyulitkan kami sebab ini laluan utama kampung kami. Dan kami diberikan jalan lencongan yang tidak selamat dari segi keselamatan. Tempat menjadi kami tempat pertelingkahan. Hari-hari yang berlalu mana yang tidak mau mengalah ke tepi berlaku pertelingkahan. Kiranya laluan sempit lah. Kira laluan sempit lah. Ada yang mengadu terpaksa meletakkan kenderaan di seberang sungai dan berjalan kaki melalui jambatan kayu sementara yang dibina penduduk kampung bagi mengelak perjalanan yang jauh dan sesak menerusi jalan alternatif yang disediakan. Itulah kami macam teruklah. Sebab setiap hari yang kami limpas 20 minit jadi mau 1 jam. Sebab sana kan kadang-kadang jam, pusing jauh. Jembatan pun sudah lama dibongkar, tidak ada sikit pun yang ada berubahnya. Penduduk menzahirkan harapan masalah jambatan yang terbengkalai dapat diselesaikan dengan segera oleh pihak berwajib. Bekas kaki tangan TV3 Nordin Abdullah, 65 tahun, yang mengidap kanser kelenjar tahap 4, menyatakan hasrat ingin bertemu dengan rakan sekerja yang lama. Bagaimanapun, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB tidak membolehkan hasratnya itu ditunaikan ketika ini. Tak kala mengimbau kembali kenangannya bersama TV3 dalam sambutan ulang tahun ke-36 hari ini, dia kini yang terlantar di kediamannya di Kuala Kerai, Kelantan, ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang mendoakan kesihatannya. Nordin dikesan menghidap kanser Oktober tahun lalu ketika melakukan pemeriksaan kesihatan rutin kerana turut menghidap darah tinggi di Hospital Kuala Kerai. Dia mula bertugas sebagai pemandu kenderaan siaran luar di Jalan Liku Bangsar sejak penubuhan TV3 pada 1984. Nordin juga pernah berkhidmat sebagai pembantu penerbitan dan pengarah studio setelah berpindah ke Sri Pentas dan pernah terbabit sebagai pembantu penerbitan untuk rancangan Alam Ria.
Malaysia Hari Ini, Wanita Hari Ini dan Al-Kuliah serta kru rancangan Jejak Rasul episod pertama pada 1995 mengembara ke beberapa negara di Timur Tengah. Dia kemudian menjadi wartawan sambilan pada tahun 2012 dan membuat liputan berita jenayah dan mahkamah di Kuala Krai. Terima kasihlah kawan yang doakan saya. Biar semua seperti dulu lah. Tapi sekarang ni pun dah makin sihat dah. Apa tu ya, aku sikit hari agak boleh. Terima kasihlah kawan-kawan yang datang itu. Saya juga minta maaf untuk kawan-kawan yang jauh dekat. Nordin berkata demikian ketika menerima kunjungan Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi bersama Kelab Penyokong Kerajaan Negeri Kelantan di kediamannya. Sebenarnya bulan Ramadan dan juga Aidilfitri ini, Kelab Media Kelantan Darul Naim atau Kemudi, kita memilih 4 buah rumah atau 4 rakan media kita dahulu yang sekarang ni agak uzur apa semua. Kita buatkan program ziarah kasih ya. Ziarah kasih maknanya dengan kerjasama pihak-pihak tertentu, NGO dan sebagainya untuk kita datang ke rumah dia orang dan kita bagi sedikit sumbangan kepada mereka. Dan ini beberapa tempatlah, ada di Kumusang, di Kuala Krai, Kota Baru dan juga ada di Pasir Putih. Ini pula berkat usaha sepasang suami isteri yang berhasil menjadikan rumah peninggalan ibu bapa sebagai tempat menanam taugeh bagi menjana pendapatan. Mereka berbuat demikian sebaik pulang ke kampung di Felda Cini 4, Pekan Pahang setelah berhenti kerja akhir tahun lalu. Nuraidawati Lias, 40 tahun berkata, beliau bersama suami Aziman Tarmuzi, 39 tahun, nekat untuk memanfaatkan ruang dalam rumah peninggalan ibu bapa yang luas dengan memulakan aktiviti menanam taugeh. Idea itu timbul apabila mereka tidak berpuas hati dengan kualiti dan kesegaran taugeh yang dibeli daripada penjual. Katanya, taugeh kacang hijau yang ditanamnya lebih rangup dan tahan lama serta dijamin halal dengan kaedah penanaman yang menitik beratkan kebersihan selain menggunakan benih kacang hijau grade A. Mula setong je. Setong buat. Setong. Lepas tu kita buatlah sampai 5 hari tu. Kita jual kat Daraya dekat bandar kat pasar. Kita jual hanya RM1. Sebab kalau RM1 ni orang mampu baik beli. Jadi tak payah fikir-fikir, kita orang packing siap jual RM1. Sebelum ni kita orang buat sekilo je. Pada awalnya kan. Untuk sehari. Sehari. Tapi sekarang dah permintaan pun Alhamdulillah. Dia tidak menjangkakan tanaman taugehnya mendapat sambutan penduduk setempat dan peniaga di pasar. Ekoran sambutan yang menggalakkan, aktiviti penanaman taugeh sudah meningkat kepada 20 tong dengan purata 1.5 kilogram benih untuk 1 tong. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, beberapa bahagian dalam kompleks Taj Mahal mengalami kerosakan termasuk pintu utama dan pagar yang mengelilingi 5 kubahnya akibat ribut petir yang melanda. Menurut pegawai arkeologi tempatan, salah satu pagar diperbuat daripada batu pasir yang merupakan sebahagian daripada struktur asalnya rosak. Selain itu, salah satu pagar marmar yang merupakan struktur tambahan dan siling di kawasan berkumpul pelancong dan batu asas di pintu utama juga didapati rosak. Bagaimanapun, tiada kerosakan pada struktur utama monumen berkenaan. Sehubungan itu, pihak berkuasa tempatan dilaporkan sudah memulakan kerja pembaikan pagar di bahagian makam utama selepas ribut petir pada malam Jumaat lalu. Media tempatan melaporkan bahawa ribut petir dan kilat pada hari berkenaan mengorbankan sekurang-kurangnya 13 orang di 2 daerah di Uttar Pradesh.
Biarpun belum terbukti keberkesanannya dalam merawat COVID-19, Amerika Syarikat tetap dengan pendiriannya untuk mempromosi ubat anti malaria hydroxychloroquine HCQ di peringkat antarabangsa. Terbaru, negara itu menghantar 2 juta dos ubat HCQ ke Brazil untuk digunakan sebagai profilaksis untuk membantu jururawat, doktor dan profesional penjagaan kesihatan daripada serangan virus berkenaan. Ia juga akan digunakan sebagai terapi untuk merawat warga Brazil yang dijangkiti. Amerika juga dilaporkan akan menghantar 1,000 ventilator ke negara Amerika Latin itu. Setakat ini masih belum ada bukti daripada percubaan terkawal secara rawat RCT yang dianggap sebagai standard penyelidikan klinikal untuk menguji keberkesanan HCQ bagi merawat atau mencegah COVID-19. Di Amerika Syarikat, HCQ diberikan kebenaran untuk penggunaan kecemasan bagi kes COVID-19 terutama kepada pesakit yang berada di bawah pemantauan jantung. Bagaimanapun, minggu lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengatakan pihaknya menghentikan sementara ujian HCQ untuk COVID-19 atas masalah keselamatan yang semakin meningkat. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian paparan Buletin Pagi. Hari ini genap 36 tahun penubuhan sistem televisyen Malaysia Berhad TV3. Kongsikan memori yang tidak dapat anda lupakan sepanjang mengikuti siaran berita TV3 atau siapakah penyampai berita kegemaran anda sepanjang zaman di laman sosial anda menggunakan tanda pagar 36 tahun TV3. Dan jangan lupa tepat jam 8 malam kami ada sesuatu yang istimewa menanti anda hanya di Buletin Utama. Saya Nik Munawar Ihsan. Salam hormat dan Assalamualaikum.